Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dinis Dianggu dari tingkatan 5D dari SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang bertajuk Budi Bahasa di Sekolah. Buku ini menceritakan bagaimana budi bahasa di sekolah. Budi bahasa di sekolah penting untuk membentuk sasiah murid yang berakhlak mulia. Amalan bertutur sopan dan saling menghormati dapat mewujudkan suasana sekolah yang harmoni. Murid yang berdisiplin mudah bekerjasama dengan rakan dan guru. Hubungan yang baik ini membantu kelancaran proses pembelajaran. Buku ini juga menunjukkan betapa pentingnya bersikap sopan dan menghormati antara satu sama lain. Murid dapat belajar cara berinteraksi dengan baik serta mengelakkan salah faham di sekolah. Oleh itu, amalan budi bahasa perlu diterapkan sejak sekolah. Apa yang saya suka tentang buku ini ialah buku ini mengandungi pengajaran tentang budi pekerti dan tingkah laku yang baik di sekolah. Selain itu, buku ini memberi pengajaran agar sentiasa berpenampilan kemas dan bersih. Melalui buku ini, saya belajar nilai murni seperti bertutur sopan, menghormati guru dan rakan, serta berdisiplin dalam kehidupan seharian di sekolah. Kesimpulannya, amalan budi bahasa penting dalam membentuk sasiah murid yang baik dan mewujudkan suasana sekolah yang harmoni. Saya sangat mensyukurkan rakan-rakan untuk membaca buku ini supaya dapat mengetahui tentang budi bahasa di sekolah lebih mendalam. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama saya Ananda Mahdi, tingkatan 5D dari SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Sarawak. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang bertajuk Kamari Tokoh Tempatan Termasuk karya Nurul Halim Imran. Buku ini merupakan siri mengenang jasa dan sumbangan yang dicurahkan oleh Dato' Jafar. Hal ini penting agar generasi muda dapat mengenal dan menginsafi jasa yang dicurahkan oleh tokoh-tokoh seperti Dato' Jafar. Dato' Jafar merupakan pengasas Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) yang merupakan parti politik terbesar di Malaysia dan merupakan pengasas dan tulang belakang Pakatan Barisan Nasional yang memerintah Malaysia sejak merdeka lagi. Selepas persaraannya sebagai Perdana Menteri, Tun Hussein On telah meneruskan sumbangannya kepada pertubuhan-pertubuhan kebajikan. Beliau memainkan peranan utama dalam pertubuhan Hospital Mata Tun Hussein. Tun Hussein On telah menembus nafas terakhir pada 29 Mei 1990 sewaktu berumur 68 tahun di Pusat Perubatan Seattle, San Francisco, Amerika Syarikat kerana serangan jantung dan disemadikan di makam pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur. Apa yang saya faham tentang buku ini ialah gaya bahasanya yang mudah difahami dan ilustrasinya yang menarik. Melalui buku ini, saya dapat belajar bahawa kita perlulah mengenang jasa-jasa tokoh dahulu yang sanggup berkorban demi negara. Saya sangat mengusulkan kepada rakan-rakan untuk membaca buku ini sebagai peringatan kepada kita semua. Kenalah jasa tokoh-tokoh dahulu. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Felicia Dumang, murid tingkatan 5A dari Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar nombor 1 Sibu. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Budi Bahasa di Tempat Awam karya Nur Azilawati Muhammad Sabda. Buku ini menekankan pentingan mengamalkan budi bahasa ketika kita berada di tempat awam seperti sekolah, pengangkutan awam dan pusat membeli belah. Penulis menjelaskan bahawa sikap sopan santun bukan sahaja memudahkan urusan harian kita, malah mampu mewujudkan suasana yang aman dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Antara isi menarik yang terkandung dalam buku ini
contoh perilaku yang wajar dan contoh perilaku yang tidak wajar. Misalnya, beratur dengan tata tertib, menjaga kebersihan, menghormati warga emas serta bertutur dengan bahasa yang sopan. Contoh-contoh ini membuka mata pembaca tentang kesan sikap itu terhadap orang di sekeliling. Dari segi bahasa, buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas, ringkas dan berkesan. Penyampaian yang ringkas dan penuh makna menjadikan mesej yang disampaikan mudah difahami dan mudah diingat. Kesimpulannya, buku Budi Bahasa di tempat awam bukan sahaja bahan bicaan, malah sebuah peringatan kepada kita semua. Jika budi bahasa tidak diamalkan, keharmonian masyarakat akan terjejas. Namun jika budi bahasa diamalkan, hidup akan lebih sejahtera dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Bak kata pepatah, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.